Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan kami akan melaksanakan tugasan 3 iaitu GPIM 1022 yang bertajuk Peranan Khalifah di Muka Bumi dengan melaksanakan konsep Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Seterusnya saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya yang terdiri daripada 2 orang. Yang pertama, saya Siti Syahdina Anati binti Syahril. Ahli kumpulan saya yang kedua ialah Siti Nur Zahira binti Abdul Malik. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan definisi khalifah. Khalifah dari segi bahasa adalah berasal dari kata khalafa yang bermaksud pengganti atau wakil. Dalam sebutan biasa, khalifah selalu difahami sebagai pemimpin politik atau ketua imam. Namun dari sudut syarak, khalifah bermaksud pengganti Nabi SAW. Menurut Al-Mawardi, khilafah membawa maksud niabah iaitu pengganti kepada penguat kuasa hukum syarak iaitu Nabi SAW dalam menjaga agama dan mentadbir urusan dunia. Abu Al-A'la Al-Maududi juga sependapat dengan Al-Mawardi sebagaimana katanya bahawa makna khilafah ini boleh disamakan dengan amanah dan keduanya tidak boleh dipisahkan. Dr. Abdul Aziz Salim pula menghuraikan bahawa jawatan khalifah ini memegang 2 tugas yang utama iaitu berkuasa penuh di dalam urusan agama Islam dan yang keduanya berkuasa penuh dalam urusan dunia dengan melihat kepada maslahat umum. Dalam Al-Quran memberitahu bahawa ketika manusia hendak diciptakan oleh Allah SWT, para malaikat telah diberitahu mengenai apakah tujuan manusia diciptakan. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-30 yang bermaksud, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi." Mereka bertanya mengenai hikmat ketetapan Tuhan itu dengan berkata, "Adakah engkau, ya Tuhan kami, hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah, iaitu berbunuh-bunuhan? Padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahui." Menurut Abdul Hadi Awang, negara Islam adalah berdiri kerana hendak mencapai tujuan manusia sebagai khalifah. Selain maklumat ibadah dan amanah, 2 fungsi utama manusia sebagai khalifah ialah untuk menjaga agama dan mentadbir urusan dunia dengan agama. Hal ini selari dengan takrifan khalifah yang disebutkan oleh para ulama. Seterusnya saya akan menerangkan definisi Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar berasal daripada peristilahan ayat Al-Quran yang bermaksud mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Mengajak kebaikan ialah mengajak manusia kepada Allah atau mentaati perintah Allah. Amar Ma'ruf Nahi Munkar ialah amalan sunnah Nabi yang fardu. Sunnah bererti apa yang Nabi lakukan setelah menerima wahyu untuk memenuhi kehendak Allah yang mahu semua manusia beriman kepadanya. Amalan ini adalah sunnah kesemua para Nabi dan merupakan amalan atau tuntutan rukun Islam pertama yang dijalankan secara berjemaah iaitu fardu kifayah mahupun bersendirian iaitu fardu ain. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Sa'id Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa zalika ad'afu al-iman. Yang bermaksud dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan. Jika tidak mampu, maka ubahlah dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka ubahlah dengan hatinya, dan hal tersebut adalah selemah-lemah iman.
Seterusnya saya akan menerangkan tentang peranan khalifah. Seperti mana yang kita tahu, peranan khalifah terbahagi kepada dua. Yang pertama ialah menjaga agama, iaitu dengan menegakkan Islam dan segala isi hukumnya ke atas manusia dan menyampaikan dakwah Islam kepada manusia. Sebagai khalifah, orang beriman mesti membuktikan kebaikan Islam dan menunjukkan kesesatan cara hidup yang lain. Khalifah mempunyai dua mekanisme dalam menegakkan agama, iaitu melalui jihad dan juga dakwah. Peranan khalifah yang kedua ialah melaksanakan perintah-perintah agama dalam semua urusan dunia, yakni mentadbir dunia dengan menggunakan agama. Ia adalah meliputi tanggungjawab untuk menegakkan keadilan di kalangan manusia, membentuk pandangan yang mulia dan kebebasan pendapat yang bermaruah, menghormati taraf kemanusiaan serta menegakkan keamanan dan kestabilan. Dalam mencapai kestabilan ini, negara Islam berkewajipan untuk menjaga kemaslahatan agama, nyawa, akal, keturunan serta harta benda. Seterusnya ialah peranan khalifah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa tanpa mensyirikkannya. Yang kedua, berselawat dan meneladani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara contoh amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang boleh diikuti oleh khalifah ialah puasa sunat pada setiap hari Isnin dan hari Khamis, memulai sesuatu perkara dengan bacaan bismillah dan mengakhirinya dengan bacaan alhamdulillah. Seterusnya, peranan khalifah kepada Allah juga ialah bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa mengingatinya dengan zikrullah. Selain itu, peranan khalifah kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga ialah dengan mematuhi segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi larangannya. Contohnya, perintah Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan mendirikan solat fardu 5 waktu sehari semalam. Dan antara larangan Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia ialah menzalimi diri sendiri dan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, peranan khalifah dengan manusia. Terdapat 6 peranan khalifah dengan manusia. Antaranya ialah bertanggungjawab kepada ibu bapa, bertanggungjawab terhadap negara, bertanggungjawab terhadap diri sendiri, bertanggungjawab terhadap masyarakat, bertanggungjawab terhadap alam dan bertanggungjawab terhadap keluarga. Antara tanggungjawab seorang khalifah kepada ibu bapa adalah dengan bercakap dengan lemah lembut dan menggunakan suara yang rendah ketika bertutur dengan ibu bapa. Sebagai seorang khalifah, kita tidak boleh mengherdik atau meninggikan suara terhadap ibu bapa kita. Seterusnya, taat dan patuh terhadap suruhan dan ajaran ibu bapa. Pertama sekali, Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan manusia untuk beribadat kepadanya dan selepas itu taat kepada ibu bapa. Hal ini menunjukkan bahawa kedudukan ibu bapa itu sangat penting dalam kehidupan seorang manusia. Selain itu, mendoakan dan meminta keampunan untuk mereka, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, dengan berdoa. Seterusnya ialah tanggungjawab kepada masyarakat. Sebagai seorang khalifah, tanggungjawab kepada masyarakat juga perlulah dilaksanakan. Antaranya ialah menolong masyarakat ataupun orang-orang yang dalam kesusahan. Seterusnya, saling menghormati dalam masyarakat walaupun terdapat perbezaan kaum, agama dan budaya. Contohnya, menghormati masyarakat Cina, India dan sebagainya tanpa mengira perbezaan kaum, agama dan budaya. Seterusnya, khalifah juga bertanggungjawab dalam sesebuah institusi keluarga. Contohnya,
Bapa dipertanggungjawabkan sebagai ketua dalam institusi kekeluargaan. Antara tugas seorang bapa ataupun seorang khalifah dalam institusi kekeluargaan ialah memberi didikan agama kepada anak-anak dan isteri. Seterusnya, menyediakan keperluan rohani dan jasmani kepada mereka. Contohnya, menyediakan keperluan harian mereka seperti makanan, minuman dan tempat tinggal. Bagi keperluan rohani pula adalah dengan mengajarkan mereka tentang ilmu-ilmu akhirat. Contoh keperluan rohani pula adalah dengan mengajarkan ilmu-ilmu akhirat dan menjaga kesihatan mental anak-anak dan juga isteri. Seterusnya, mengajar dan menunjukkan akhlak yang baik kepada anak-anak dan isteri. Hal ini kerana seorang bapa ataupun seorang ketua keluarga dilihat sebagai teladan ataupun contoh ikutan yang akan menjadi teladan kepada anak-anak dan juga isteri. Seterusnya ialah tanggungjawab terhadap negara. Menurut Ibnu Khaldun, tugas khalifah ialah untuk menegakkan agama dan mentadbir dunia mengikut hukum syariah untuk kebaikan dunia dan juga akhirat. Khalifah perlulah melaksanakan hukum amar ma'ruf nahi munkar untuk menguruskan sesebuah negara. Sebagai khalifah ataupun pemimpin, antara tanggungjawab dan tugas yang perlu dilaksanakan untuk mentadbir sesebuah negara ialah mengendalikan urusan pentadbiran, melaksanakan hukum-hukum agama dengan adil. Seterusnya, membuat keputusan berhubung negara berdasarkan Asyura, serta melantik pegawai yang amanah dan jujur, melaksanakan sistem ekonomi yang selaras dengan kehendak Islam, menyediakan kemudahan awam untuk kebajikan rakyat. Seterusnya, menjaga keamanan dan keselamatan rakyat dan negara. Seterusnya, peranan seorang khalifah kepada diri mereka sendiri. Yang pertama, menjaga maruah dan nilai diri. Contohnya, dengan melakukan perkara yang tidak mencemarkan maruah dan nilai diri sendiri. Seterusnya, menjaga kesihatan fizikal dan juga mental. Misalnya, dengan melakukan perkara yang tidak mencederakan diri sendiri. Seterusnya, berusaha untuk menuntut ilmu supaya mencapai kemajuan diri sendiri. Selain itu, dengan mendalami ilmu agama. Seterusnya, menjalinkan hubungan yang baik dengan rakan-rakan dan taulan. Dan akhir sekali, dengan menghadirkan diri ke majlis ilmu. Pemerintah perlulah menggunakan kuasa pemerintahan dengan melaksanakan dan menguatkuasa undang-undang. Ini antara yang terkandung di dalam perintah mencegah dengan tangan. Ianya boleh dipraktikkan di semua peringkat termasuk di dalam keluarga oleh ibu dan bapa terhadap anak-anak mengikut kesesuaian hal. Kaedah yang kedua adalah melalui lisan ataupun percakapan, iaitu merangkumi kata-kata nasihat, teguran, pengajaran, tunjuk ajar dan lain-lain yang mengikut keadaan. Ia juga mungkin boleh dilakukan melalui kaedah perbincangan ataupun perdebatan untuk menyampaikan hujah dan maklumat yang meyakinkan. Ianya boleh dilakukan secara individu ataupun berkumpulan maupun oleh pihak kerajaan. Peringkat ketiga adalah mengingkari dan membenci dengan hati. Peringkat ini adalah bagi individu yang tiada kekuatan dan autoriti. Ianya merupakan peringkat keimanan yang paling lemah di mana individu tersebut akan berusaha mengelakkan diri sendiri daripada terlibat sama dengan pelanggaran etika dan kemungkaran tersebut. Sekian sahaja daripada kumpulan kami mengenai peranan khalifah di muka bumi dengan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Sekian, terima kasih.